Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tuan Haji Sabrimi Siddiq Izzat Isa, Masya Allah. Kita berada di muka surat. Kita berada di jilid kelima, Jeff. Ke jilid kelima, muka surat 138 malam ni. InsyaAllah pada minggu ni kita akan ada daurah pada Jumaat, Sabtu, Ahad macam biasa. Daurah yang ke-23. Dan daurah ini kita akan mula jilid 1, iaitu Muqaddimah. Muqaddimah untuk jilid 139. Okey, 139 tak apa. Dan kita daurah untuk Haji Sabrimi, insya-Allah kita buat daurah jilid 1. Dia ada satu lagi yang kita bukan tertinggal, memang sengaja ditinggalkan. Sebab pada masa dulu kalau mengaji dia dulu pening tuan-tuan. Jadi sekarang dah 4-5 jilid dah, tuan-tuan akan mudah faham lah. Maksudnya tuan-tuan akan mudah faham apabila belajar di Muqaddimah nanti, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan akan faham lah yang saya akan terangkan di Muqaddimah yang ditulis oleh pengarang. InsyaAllah kita jumpa di daurah yang ke-23 jilid 1, insyaAllah. Ada dalam beberapa muka surat lah, banyak jugalah daurah tu. Dia Muqaddimah tu maksudnya permulaan kitab yang ditulis. Maksudnya sebelum orang buat satu-satu kitab, dia akan memulakan Muqaddimah lah, kata-kata awal yang menunjukkan apa yang nak disebutkan di dalam kitab tersebut, insya-Allah. Itu kita akan belajar di daurah yang ke-23 nanti, insya-Allah. Summa insya-Allah lah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Jazz, Kenzo Miyazawa, Masya Allah Imran Asyahidi, Muhammad Nazruddin, Masya Allah Cikgu Rosna, Sayyid Sofyan Muda, Ahmad Nubli, Muzakkir Syukri, Ruqiyah Hayat, Nur Hisham Muhammad Nur. Masya Allah. Boleh refresh, insya-Allah boleh refresh, balik refresh, insya-Allah. Itu daurah yang ke-23 lah yang kita akan belajar nanti. Sebab itu kita tak belajar lagi. Kita tak belajar lagi Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاز. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ya, muka surat 139, kitab yang kelima, iaitu dalam kitab kelebihan Al-Quran. Dan hadis ini berada pada hadis 2181-71. Banyak dia hadis dalam kitab ini. Ini dalam fasal ketiga, keberkatan surah Waqi'ah. Keberkatan dalam surah Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin lan tusibuhu faqatun abada. Wa kana ibn Mas'ud ya'muru banatahu yaqra'na biha min kulli lailatin. Wa rawahuma Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang siapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Adalah Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sering menyuruh anak-anak perempuannya membaca surah Waqi'ah pada setiap malam. So, macam mana kita pelajari dahulu, iaitu kita kena ihtisab. Sesuatu amalan yang kita nak jalankan, kita perlu ada iman dan ihtisab. Ini fadilat yang diberikan supaya bacaan-bacaan apa saja yang kita lakukan, khususnya dalam membaca Al-Quran ini, maka kita ada ihtisab. Maknanya kita yakin pada janji. Untuk yakin pada janji,
maka kita perlu ada istihdar. Untuk datangkan ihtisab, kita perlu ada istihdar, iaitu kita menghadirkan fadilat. Sebagaimana kita pelajari banyaknya fadilat ini, maka kita hadirkan fadilat tersebut sewaktu kita membaca, maka dengan ini nilai pahala yang kita baca banyak akan didapati dan nilainya begitu tinggi. Iaitu faqah iaitu berhajat. Faqah di sini bukan miskin saja, iaitu orang yang berhajat. Faqah ni orang fakir, ni orang berhajat. Kalau orang tu dia nampak miskin, tapi dia tak berhajat dengan siapa pun, dia dikira orang kaya. Sebab tu aslu ghina, Nabi kata aslu ghina nafs. Kaya sebenarnya kaya hati, bukan kaya harta, bukan kaya pangkat, bukan kaya dengan kemewahan. Tak ada. Kalau dia orang banyak duit tapi masih lagi berhajat pada harta orang lain, maka dia tak dianggap kaya. Dia orang fakir, dia orang faqah namanya. Dia ialah seperti orang fakir sebab dia masih berhajat. Sebab itu faqah ini maksudnya ialah orang berhajat. Jadi walaupun dia kaya, walaupun dia hidup senang, walaupun dia banyak duit, walaupun dia banyak segala kemudahan dan kemewahan, tapi dia masih berhajat kepada orang lain. Dia masih berhajat kepada orang lain, maka dia masih dipanggil fakir. Dia dipanggil faqah. Dan kita memanglah kita dengan Allah Ta'ala sangat berhajat, iaitu sebab Allah kata nahnu aghniya wa antum fuqara. Allah Ta'ala kata kami kaya, sebenarnya kamu miskin, sebab kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Maksud hadis ini ialah barang siapa yang membaca surah ini setiap hari pada waktu malam, maka Allah akan menyelamatkannya daripada kerisauan dan bahaya. Kerisauan, bahaya dan berhajat. Kerisauan, Allah selamatkan dia daripada bahaya-bahaya kerisauan. Maknanya kerisauan bahaya, bahaya kerisauan sebenarnya, daripada bahaya kerisauan. Risau ni bahaya, atau kerisauan yang berbahaya. Boleh juga kita gunakan mausul sifat, ataupun kita bahaya kerisauan mudhaf ilaih. Jadi kerisauan yang berbahaya, kerisauan yang sangat berbahaya, kerisauan yang berbahaya. Itu dia kalau dalam Arab mausul sifat. Kalau bahaya kerisauan itu adalah mudhaf ilaih. Itu dalam kaedah konsep bahasa Arab lah. Konsep bahasa Arab. Okey. Jadi konsep bahasa Arab begitu. Jadi kerisauan yang amat berbahaya, kerisauan yang berbahaya dan berhajat kepada orang lain. Orang yang membacanya akan memperoleh sifat sabar. Dia akan dapat sifat sabar. Walaupun tak ada pun, tak semestinya kena baca tu dia jadi kaya tu. Tak. Allah Ta'ala kata dia selamat daripada faqah. Maksudnya dia bersabar. Tak ada, dia bersabar. Ada, dia alhamdulillah. Sedikit, dia qanaah, dia rasa cukup. Atau orang yang membacanya, hati mereka tidak lagi berhajat kepada perkara zahir. Benda-benda zahir ni dia tak berhajat lah. Hatinya tidak berhajat kepada dunia, kerana hatinya dikurniakan keluasan dan kekayaan, dan dia mendapat sifat tawakul kepada Allah. Allahu Akbar. Dia akan mendapat ajib. Dia ada satu hubungan dengan satu hubungan. Cantik bahasa yang ditulis oleh ulama. Ini saya pun ambil daripada syarah-syarah daripada guru-guru kami lah ni. Bahasa-bahasa dia. Jadi hati yang tu tak berhajat kepada dunia, kerana hatinya dikurniakan keluasan. Hati luas. Aslu ghina nafs, asal kaya hati dan kekayaan. Dan dia bersifat tawakal. Dia bersifat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sifat tawakal dia. Tawakal dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati dan rohnya akan tenang. Hati dia tenang, tak keluh kesah, dan hati dia tenang. Masya Allah, roh dia tenang. Sebab itu seorang yang mendapat faedah daripada makna dan mafhum surah ini. Inilah manfaatnya dan faedahnya apabila kita membaca surah ini. Hendaklah diketahui bahawa sepatutnya sebahagian ibadat dan kebaikan bukan hanya mencenderungkannya kepada keseronokan akhirat, bahkan kepada manfaat dunia juga. Jadi
Biasanya orang faham ibadat ni untuk dapat akhirat. Tak, orang Islam dia ada dua, in'am dan jaza. In'am ni Allah bagi di dunia. In'am ni Allah bagi di dunia. Aku menulis bukan kerana nama, tapi aku menulis bukan untuk mendapat sanjungan. Jadi in'am. Jadi orang faham ibadat untuk dapat akhirat. Tak semestinya. Jadi bahagian sepatutnya ada orang kendaki ibadat dan kebaikan bukan hanya mencenderungkan seorang itu kepada akhirat, bahkan kepada manfaat dunia juga. Apabila terhasil demikian, maknanya dia ada juga kesenangan yang Allah bagi, kenikmatan di dunia yang kita panggil in'am, nikmatud dunia. Apabila terhasil demikian, perkara inilah yang akan menolong seorang itu bahawa orang tersebut setiap waktu berada di dalam ibadat dan kerja-kerja kebaikan. Maksudnya bila dia ada in'am, masya-Allah, sedikit sebanyak tu anugerah Allah bagi pada dia, rezeki. Bila dia ada rezeki, masya-Allah, ramai di kalangan, masya-Allah, di kalangan orang-orang usaha dakwah ni, masya-Allah, moga Allah SWT bagi berkat mereka tunggu pencen aja. Dia ada dah ganjaran in'am, masalah ada pencen, tak susah. Jadi mereka boleh bagi sepenuh masa untuk beribadat dan sepenuh masa untuk kerja-kerja kebaikan, iaitu kerja-kerja dakwah. Mereka boleh bagi full time, mereka boleh bagi masa sepenuhnya. Ada kata ustaz, saya pencen, insya-Allah lah nak bagi full time masa kepada agama dan usaha agama, masya-Allah. Dan sebab apa? Hati dia dah tenang dah. Dia ada jugalah sedikit sebanyak nikmat-nikmat dunia tadi. Maksudnya, misal contoh dia dah ada pencen, okeylah, maknanya pencen. Anak-anak pun okey dah kerja dah. Pasal dia tak perlu fikir banyak lah. Bulan-bulan pun okeylah, masuk juga. In'am tadi. Ya, akan terhasilnya manfaat dunia tadi. Terhasilnya manfaat dunia tadi. So dia tenang, boleh buat kerja dengan tenang, boleh bagi masa dengan mudah. Masya-Allah. Ada orang-orang macam-macam lah. Ada orang yang saya jumpa, dia kata, ustaz, saya pencen ni tak nak balik Kelantan. Kenapa? Balik Kelantan kat kampung. Dia kata kampung tak ada suasana. Jadi kalau kita duduk Kuala Lumpur, kita banyak suasana dakwah kita boleh buat. Kita boleh belajar lagi, masya-Allah, masjid-masjid, ramai orang mengajar, ustaz ni. So kita habis masa dengan dah pencen. So kita banyak masa kita di masjid, banyak kita bahasa ibadat, dan banyak kita untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan dakwah. So tak nak balik saya kata, cikgu, tak nak balik tak nak balik duduk bandar, rumah pun dah ada dah, cikgu. Ustaz, dia kata, duduk sini boleh mengaji dengan ustaz, dia kata, boleh mengaji dengan banyak-banyak lagi ustaz-ustaz lain. Maksudnya, masya-Allah, hasil daripada apa? Salah satunya kita membaca surah Waqiah. Seterusnya, fadilat surah Al-A'la. Hadis 2182, 2182, 72. Berakat 72. Ana Ali radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surata sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma, bukan sabbih ismi rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Rawahu Tirmizi. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuka surah ini, surah Al-A'la. Riwayat hadis Imam Ahmad rahmatullah alaih. Riwayat Imam Ahmad rahmatullah, macam Dr. Ramizu, masya-Allah, masya-Allah, ada sedikit, masya-Allah, ada kesenangan Allah bagi. Jadi banyak masa lepas pencen nanti, banyak masa boleh bagi, masya-Allah, pada agama, usaha agama. Itu yang kita sekarang tengah bincang, doktor. Doktor pencen, masya-Allah, boleh banyak lagi masa. Dulu dah bagi dah masa untuk agama, dah bagi dah untuk anak-anak. Insya-Allah sekarang masa dah lebih, dan nikmat-nikmat dunia yang mana Allah bagi tadi
kita pun dah ada dah, okey lah, masuk dah tiap-tiap bulan. Maka Masya Allah, bukan sebab itu, bukan sebab kita kalau kita tak ada, kita tak boleh bagi. Tak, maksudnya kita tenang dalam melakukan kebaikan dan kita tenang di dalam melakukan kebajikan. Baginda sangat menyukai surah ini. Dalam surah ini ada ayat inna haza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya sesungguhnya nasihat-nasihat yang terkandung di dalam kitab-kitab suhuf yang terdahulu. Kitab-kitab suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa AS. InsyaAllah Dr. Ramizu kita tunggu di Seri Petaling. Masya Allah, nanti tuan-tuan Dr. Ramizu bagi masa, insyaAllah boleh kita aturkan. Masya Allah, ke mana kita tashkil dulu. Masya Allah, insyaAllah kita bagi masa sebanyak-banyaknya untuk agama, supaya Allah SWT pilih kita dan khatimah kita dengan kebaikan. Maksudnya ialah suhuf Ibrahim. Ayat ini menjelaskan kebenaran Al-Quran dan menolak akidah orang-orang musyrikin dan ahli-ahli kitab. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang terdapat di dalam suhuf Nabi Ibrahim? Baginda menjawab, ianya mengandungi pemisalan-pemisalan yang terdapat di dalamnya, seperti hai raja-raja, kamu diberi pangkat dan darjat bukan untuk kamu menghimpunkan kemewahan dunia, bahkan kamu diberi pangkat dan darjat supaya kamu menyelamatkan orang yang dizalimi, kerana orang yang dizalimi itu akan dibantu walaupun dia kafir sekalipun. Tazkir terus insya-Allah. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, ya Rasulullah, apakah yang terkandung di dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam? Baginda menjawab, di dalamnya terdapat peringatan. Tadi permisalan, ini peringatan. Contohnya, aku amat takjub kepada mereka yang meyakini kematian tetapi masih menyukai dunia. Aku amat takjub kepada mereka yang meyakini neraka tapi masih lagi ketawa. Sebab tu Nabi kata, jika kamu tahu apa yang aku tahu, aku akan dapati kamu banyak menangis daripada ketawa. Hadis surah Jami', surah yang Jami', surah yang maksudnya kelebihan dia, keutamaan dia menyeluruh. Surah Jami' dia panggil. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal 2183 hadisnya, bracket 73. Qal ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala aqri'ni ya Rasulullah, qala iqra' salasa min zawatil alif lam ra, faqala kaburat sinni washtaddat qalbi wa ghaluta lisani, qala iqra' salasan min zawatil hamim, qala misla maqalati, qala ar-rajulu ya Rasulullah aqri'ni surata jami'ah, qala ya Rasulullah aqri'ni suratul jami'ah, fa aqra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam iza zulzilat hatta faragha minha, faqala rajulu wallazi ba'asaka bil haqq la azidu alaihi abada, summa adbara ar-rajulu, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam aflaha ruwaijilu marratan, aflaha ruwaijilu, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah sesuatu kepadaku. Baginda bersabda, bacalah 3 surah daripada surah Alif Lam Ra. Dia menjawab, aku telah tua, hatiku susah untuk mengingati sesuatu dan mudah lupa dan lidahku keras. Baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, bacalah 3 surah daripada surah Hamim. Lalu aku menjawab jawapan yang sama. Kemudian baginda, dia berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu surah yang jami', yang menghimpunkan segala pahala. Lalu baginda mengajar kepadaku surah Zalzalah sehingga selesai. Lelaki itu berkata, demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran,
saya tidak akan menambah lebih daripada surah ini selamanya. Lelaki itu pun beredar, lalu baginda bersabda, orang tersebut telah mendapat apa yang diingininya. Nabi SAW mengulanginya sebanyak 2 kali, al-marratain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Terdapat 5 surah yang dimulai dengan surah Alif Lam Ra. Baginda menyuruh sahabat bertanya. Baginda menyuruh sahabat yang bertanya itu membaca 3 surah daripada 5 surah ini. Surah Al-Zalzalah merupakan surah yang jami' kerana di dalamnya terdapat satu ayat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, nescaya ia akan melihatnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah, nescaya ia akan melihatnya. Kebaikan akan diperolehi walaupun sebesar zarah, dan kejahatan akan diperlihatkan walaupun sebesar zarah. Sebab itu ia dinamakan surah jami'. Surah ni atas dasar apa dikata jami'? Surah jami'ah sebab hak kecil ke hak besar ke, Allah Ta'ala akan tunjuk segala kebaikan yang kita lakukan. Zarah ni lebih kurang kalau kita tengok kat jendela rumah kita kan, bila ada masuk cahaya, maka kita akan tengok debu-debu kecil yang berterbangan. Macam debu-debu kecil yang berterbangan. Itulah zarah yang mana kita akan melihat. Kalau kita tengok dengan mata kasar ni, kalau tak ada matahari yang masuk melalui jendela, kita tak nampak zarah tu. Tapi bila kita tengok macam tu, kita tengok debu-debu yang berterbangan. Itulah zarah. Nanti kita akan lihat sama ada kebaikan maupun kejahatan. Okey, hadis seterusnya 2184. Wa Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yawm qalu faman lam yastati'u an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yawm qala ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adakah tiada di kalangan kamu yang tidak mampu untuk membaca 1000 ayat setiap malam? Para sahabat menjawab, siapa yang mampu untuk membacanya setiap malam? Baginda bersabda, adakah tiada di kalangan kamu yang tidak mampu untuk membaca surah At-Takatsur? Nabi kata, adakah orang yang tak mampu nak baca 1000? Macam sahabat kata, macam mana nak boleh? Bolehlah kalau dia baca surah At-Takatsur. Benar kan? Seorang yang membaca surah At-Takatsur setiap hari akan memperolehi ganjaran membaca 1000 ayat. Ia merupakan ganjaran yang sangat besar. Hikmahnya ialah surah ini menghilangkan kecintaan seorang kepada dunia dan menjadikan kecenderungannya kepada kehidupan akhirat. Dia mencenderungkan seorang tadi kepada kehidupan akhirat. Khair, hadis seterusnya surah Al-Ikhlas 2185-75. Wa an Sa'id bin Musayyib mursalan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat buniya lahu biha qasrun fil jannah wa man qara'a 20 marratan buniya lahu qasrani fil jannah wa man qara'a 30 marrah buniya lahu biha salasatu usurin fil jannah. Qala Umar bin Khattab wallahi ya Rasulullah iza la nuqassiranna qusurana. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu awsa'u min zalika. Rawahu Darimi. Hadrat Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih meriwayatkan hadis ini secara mursal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, nescaya akan dibina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Barang siapa yang membaca sebanyak 20 kali, nescaya akan dibina untuknya 2 mahligai di dalam syurga. Barang siapa yang membacanya sebanyak 30 kali,
Ustaz Abu Hanafiyah muka surat 143 ya, jilid 5. Sebanyak 30 kali nescaya akan dibina untuknya mahligai 30 mahligai di dalam syurga. Ya, boleh juga mendapat fadilat tersebut. Kenapa tak boleh? Dia tak beritahu hanya di luar sembahyang, di dalam sembahyang dapat juga pahalanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kalaulah begini, kami akan membina syurga yang lebih banyak lagi. Setiap kali baca banyak boleh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala lebih luas kurniaannya daripada demikian." Di sisi Allah Taala terlalu banyak lagi pun boleh. Semua orang masuk syurga. Masya Allah, syurga tu tak sempit. Hadis ke-2186-76. Kesan membaca Al-Quran pada waktu malam. Kesan. Apa kesan dia kalau kita baca Quran pada waktu malam? Wa anil Hasani mursalan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi lailati mi'ata ayatin lam yuhajjihi al-Qur'anu tilka al-lailah wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba lahu qunutu lailatin wa man qara'a fi lailatin khamsami'atan ila alfi asbaha lahu qintarun min al-ajr. Qalu wa ma qintaru? Qalu 12,000 rawahu Tirmizi. Hadrat Hasan Al-Basri rahmatullah alaih meriwayatkan hadis ini secara mursal bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 100 ayat setiap malam, nescaya Allah tidak akan mendakwanya pada malam itu. Barang siapa yang membaca 200 ayat, nescaya ditulis untuknya pahala beribadat sepanjang malam. Barang siapa yang membaca 500 ke 1000 ayat, nescaya apabila dia berada di waktu pagi, maka akan Allah memperoleh ganjaran sebanyak dia memperolehi ganjaran sebanyak 1 kintar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 1 kintar itu? Berapa nilai 1 kintar tadi?" Baginda bersabda, menjawab 12,000. Hadis riwayat Imam Darmi. Mafhum hadis ini ialah seorang yang tidak mempunyai hubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan memusuhinya dan melaknatinya. Ya Allah, orang yang tak ada hubungan dengan Al-Quran, Allah akan marah dia, memusuh dia. Allah selamatkan kita. Membaca 100 ayat pada waktu malam akan menghindarkan seorang itu daripada memusuhi Al-Quran. Seorang itu daripada memusuhi Al-Quran. Al-Quran akan melaknat dan mencela seorang kerana 2 perkara. Pertama, tidak membaca Al-Quran. Kedua, tidak beramal dengan Al-Quran. Jika Al-Quran melaknat dan mencela disebabkan tidak membaca Al-Quran, maka dengan membacanya boleh menjauhkan diri daripada laknat. Begitu juga jika tidak beramal dengan Al-Quran, maka akan dilaknat. Jika beramal, maka akan dihindarkan daripada laknat dan celaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita membaca Al-Quran pada setiap hari, khususnya pada waktu malam. Hasilnya ialah orang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran akan menghindarkan dirinya daripada laknat dan celaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran akan menjadi pembelanya. Imam Tibi rahmatullah alaih, pengarang kepada Ustaz pengarang, berkata hadis ini menunjukkan bahawa membaca Al-Quran adalah wajib. Imam Tibi kata baca Quran ini wajib. Jika seorang tidak membaca Al-Quran, maka Allah akan berperang dengannya. Walaupun disebut Al-Quran, tetapi dianya majaz. Hakikatnya ialah Allah sendiri yang berperang dengannya. Nabi menyebut kintar kerana ingin memberitahu ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sangat besar. Babun, hadis yang masih lagi bersangkut paut dengan Quran. Bab ini mempunyai kaitan dengan bab sebelumnya. Maulana Ubaidullah Mubarakfuri rahmatullahi alaihi berkata, dalam sebahagian nusqah ditulis Babu adabi tilawah wa durusil Quran, iaitu bab yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Hadis pertama, menjaga Al-Quran.
Macam mana untuk kita menjaga Al-Quran? Hadis 2187 kurangan 1 di dalam bab adab tilawah. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Quran wa wallahi nafsi biyadihi la huwa ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beratlah untuk memelihara Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Sesungguhnya Al-Quran lebih mudah terlepas berbanding untuk terlepas daripada ikatannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan, Nabi mengkhabarkan dalam hadis ini, hadis di atas, bahawa Al-Quran lebih mudah hilang daripada tuannya berbanding dengan unta yang terlepas daripada ikatannya. Dia ada perbandingan, tashbih di situ. Apabila tuan lalai daripada menjaga untanya, maka unta tersebut akan melarikan dirinya. Begitu juga Al-Quran, jika tidak dibaca, maka ia akan lebih pantas hilang daripada unta yang terlepas daripada talinya. Al-Quran akan hilang daripada dara para hufaz yang tidak membaca, dan natijahnya dia akan lupa Al-Quran. Wa'yazubillah. Hadis 2188 kurangan 2. Salah satu adab mengenai Al-Quran. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadihim an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal nusiya wastazkirul Qur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'ami, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim bi uqliha. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya perbuatan sesiapa dalam kalangan kamu yang berkata, aku lupa ayat sekian-sekian, bahkan dia yang dilupakan. Sesungguhnya Al-Quran lebih mudah terlepas daripada dada orang-orang yang menghafalnya daripada binatang ternakan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ila Muslim bertambah bi uqliha bi'sa ma li ahadihim ila akhirih. Maksudnya, salah satu adab Al-Quran yang diajar di dalam hadis di atas ialah seorang apabila dia tidak mengingati surah atau Al-Quran, ayat Al-Quran, maka mengapa dia perlu menzahirkannya, dan pada waktu itu dia berkata, saya telah melupakan Al-Quran. Perkataan seperti ini dilarang. Kenapa saya dah lupa? Kerana dia dah lupa, kenapa dia kata aku dah lupa ni? Kenapa? Kerana ia menunjukkan bahawa orang itu tidak membaca Al-Quran dan tidak memberi perhatian kepada Al-Quran sehingga terlupa. Ia bersalahan dengan kemuliaan Al-Quran. Setelah dihafal dan dibaca, jangan sampai terlupa. Jika seorang itu berkata, aku dilupakan daripada Al-Quran, maka ini dibenarkan. Seolah-olah dia menyedari kehilangan satu kebaikan dan nikmat yang terhasil daripada dirinya, dan dia menzahirkan kekurangan pada dirinya. Perbuatan ini betul. Aku dilupakan daripada Al-Quran. Dia majhulkan. Dia kata, jangan kata aku lupa dah baca Al-Quran. Dia kata menzahirkan. Dia kata mengapa? Dia kata apabila seorang itu mengatakan, aku tidak mengingati surah, aku tak ingat dah surah ni, aku tak ingat dah surah ni, aku dah lupa. Tak boleh cakap macam tu. Tapi dia kata aku dilupakan. Tak apa, dia menyebut dengan perkataan majhul. Jadi majhul tadi tak menunjukkan fa'il tadi, sebab fa'il dia tak ada. Fa'il dia dimahzufkan di situ. Sebab naik fa'il tadi nasitu, dia kata nasitu, aku telah melupai Al-Quran. Tu bahaya. Nusitu, aku dilupakan. Tu boleh berkata demikian. Itu perbuatan itu betul lah, aku dilupakan. Bukan aku dah lupa Al-Quran. Pemisalan bagi ahli Al-Quran. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma masalu sahibil Quran kama masali sahibil ibl mu'allaqati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat, muttafaqun alaih. Hadis ke 2189. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ialah perumpamaan orang yang mempunyai unta yang diikat. Jika dia memeliharanya, maka ia akan menahannya, dan jika dia melepaskannya, maka unta itu akan pergi. Ini Al-Quran tadi akan pergi. Bacalah Al-Quran selagi hati kita seronok. Maknanya bila macam mana kita perlu baca Al-Quran? Selagi kita seronok. Kalau kita dah rasa kita baca terlampau banyak dan kita rasa berat, so kita rehat dulu sekejap. Hadis ke 2190. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, muttafaqun alaih. Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran selagi hati kamu berasa seronok dan semangat untuk membacanya. Apabila kamu merasa tidak seronok, maka bangunlah daripadanya, tidak meneruskan membaca Al-Quran. Imam Abdul Malak rahmatullah alaih berkata, masuk hadis ini ialah teruskanlah mentilawah dan membaca Al-Quran selagi hati berkeinginan untuk membacanya. Jika hati tidak lagi berkeinginan, maka tinggallah pembacaan untuk sementara waktu, kerana tidak membaca Al-Quran untuk sementara waktu lebih baik daripada membacanya tetapi dalam keadaan hati yang tidak hadir, tak istihdar tadi. Naklah difahami bahawa nuktah di dalam hadis inilah apa nuktah yang nak disebutkan. Sayugia bahawa seorang insan itu menjadikan pembaca Al-Quran sebagai adat. Maksud di sini apa yang nak disampaikan, jadikanlah membaca Al-Quran ini adat kita. Apabila dia meneruskan bacaannya, maka tabiat untuk membaca Al-Quran akan bertambah. Bahkan dengan terus dibaca, kegembiraan akan terhasil. Jika seorang itu tidak membiasakan diri dengan membaca Al-Quran, maka hatinya merasa cepat bosan dengan Al-Quran. Oleh itu, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak semakin hati akan menjadi semakin seronok. Jadi, jika hati merasa berat, maka tinggallah dahulu pembaca Al-Quran sambil mengambil berat untuk membacanya kembali. Qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat madda thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah yamuddu birrahman yamuddu birrahim, rawahu Bukhari. Hadits Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ditanya bagaimana bacaan ini, qiraat Nabi. Bacaan ni kita terjemah qiraat lah. Kalau kita dalam di dalam alat kita panggil qiraah. Macam mana qiraah Nabi? Beliau menjawab, baginda membaca dengan mad, yakni apabila dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka alif pada lafaz jalalah dipanjangkan sekadar satu alif, dua harakat. Bismillah, Bismillah, dia ada mat. Alif pada lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahman dipanjangkan sekadar alif, satu alif. Dan Ar-Rahim dipanjangkan juga sekadar satu alif. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau memanjangkan Bismillah dan memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kanat madda, bacaan Nabi ialah bacaan yang mempunyai mad. Maksudnya ialah apabila baginda membaca huruf lin, maka kadarnya akan dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Perkara ini dibincangkan di dalam kitab tajwid lah. Mak asli, mak wajib, muttasil, macam-macam lah. Mak lin, macam-macam. Siapakah yang bacaannya paling bagus di sisi Allah? Hadis ke-2192.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma azina Allahu li syai'in ma azina lin nabiyyi yataghanna bil Quran, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberi perhatian untuk mendengar sesuatu seperti dia, yakni Allah memberi perhatian kepada seorang nabi yang memperelokkan bacaan Qurannya, yataghanna, yang memperelokkan bacaan Qurannya. Hadis muttafaq alaih. Suara Nabi merupakan suara yang terbaik daripada suara seluruh manusia. Apabila baginda membaca Al-Quran dengan tajwid lagi tertil, maka pada waktu itu suara baginda akan didengari seperti oleh setiap makhluk. Setiap makhluk akan merasai latif, lembut, latif, sejuk dan lunaknya suara baginda. Sebab itulah Al-Quran merupakan kalamullah dan Nabi merupakan Rasulullah, yakni Allah sangat gembira dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menerima bacaan baginda. Qar hadis ke-2193 wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma azina Allahu li syai'in ma azina lin nabiyyi hasanis saut bil Quran yajharu bihi, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberi perhatian kepada sesuatu seperti dia memberi perhatian kepada seorang Nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dia membacanya dengan suara yang nyaring. Hadis muttafaq alaih. Hadis 2194-8 Al-Quran dan suara yang lunak dan merdu. Wa anhu, Al-Quran ni dia tak semestinya dengan suara dan lunak, dia kena tajwid tu okey. Tapi kalau dah ada suara pula, masya-Allah, sedap lagi sedap. Tapi tak suara sedap saja, kalau tak kena tajwid tak boleh juga. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Quran, rawah Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk dalam kalangan kami mereka yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Al-Quran hendaklah dibaca dengan suara yang merdu, dengan syarat huruf, harakat, mat dan tasydid tak diubah. Suara merdu kena baca, tapi huruf dia jangan bertukar. Hamzah dengan ain jangan bertukar. Za dengan zai, zal dengan zai jangan bertukar. Zal dengan zai jangan bertukar. Ain dengan hamzah jangan bertukar. Tu harakat dia jangan pendek. Ma unzila mak wajib muttasil. Harakat. Ada satu pelajar tu, dia 3 tahun je, masya-Allah, belajar kat madrasah ustazah tu. Dia umur 3 tahun, abang dia umur 5 tahun. Bila abang dia baca ma unzila, dia kata salah bang. Ma unzila tu dia tak baca 2 rakaat, dia kena baca 4 rakaat. Oh, dia sebut harakat tu dia panggil 4 rakaat. Kecil lagi, umur 3 tahun. Umur 3 tahun, kecil lagi. Tempat harakat tu dia kata rakaat. Abang dia tak nak kalah, malulah sebab baca adik tegur. Abang tak nak kalah lah sebab baca adik tegur. Adik dia kata, abang dia kata, dek, nanti solat zuhur kita solat 4 harakat ya. Dia tak nak kalah. dia sindir adik dia lah. Adik dia kata 4 rakaat. Ma unzila 4 rakaat. Dia baca ma unzila 2 harakat sahaja. So dia kena tegur. Budak-budak ni hebat dah. Umur 3 tahun tu boleh tegur dah abang umur 5 tahun. Masya Allah, boleh tegur dah abang umur 5 tahun. Masya Allah, bagus budak tu.
Bagus. Bacaan dia bagus. 3 tahun dah boleh baca Quran dah. Allahu Akbar. Ada peluang budak-budak sekarang, Masya Allah, ada peluang. Kalau kita orang tua pun kena baca jugalah, kena cari peluang untuk membaca Al-Quran tu, dia mengaji Al-Quran tu. Bahaya kalau malu dengan tu, kalau malu nak belajar ramai-ramai, bahaya dengan tu guru tu. Bahaya seorang, dia mengajar Quran kita. Okey. Al-Quran dibaca dan harakat dia tak boleh ubah, mat dia tak boleh ubah, huruf dia tak boleh ubah, harakat tak boleh ubah, mat tak boleh ubah, tasydid tak boleh ubah. Sabbaha, sabaha, tak boleh ubah. Jangan membaca Al-Quran dengan tujuan tapi janganlah pula berlagu. Tak boleh berlagu. Pada siapa membaca Al-Quran dengan niat untuk berlagu, maka dia akan melakukan perbuatan yang tidak disenangi, yakni dalam braket haramlah. Oleh itu hendaklah dia menghindarkan diri daripada perbuatan membaca Al-Quran secara berlagu. Okey, Nabi SAW membaca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran daripada orang lain. Nabi mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar, iqra alayya, qultu aqra'u alayka wa alayka unzila, qala inni uhibbu an asma'uhu min ghairi faqara'tu suratan nisa hatta ataita ila hadhihi al-ayah fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Suratul Nisa. Qala hasbuka al-an faltafattu ilaihi fa iza 'ainahu tazrifan. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku sewaktu baginda berada di atas mimbar, bacalah Al-Quran kepadaku. Aku bertanya, adakah saya membaca macam mana saya nak baca kepada Quran? Adakah saya membaca Al-Quran kepada Tuhan sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Tuhan? Baginda bersabda, sesungguhnya aku suka untuk mendengar Al-Quran daripada selainku. Aku seronok nak baca. Apa maksudnya bacaan Quran berlagu dengan bacaan qiraat? So dia sebenarnya dia jangan berlagu. Tadi kan dia kata sampai berlagu tu sampai tak ikut huruf tadi, berlagu tu. Berlagu kita ingat suara dia dah sedap. Dia pun baca berlagu tapi lintang buka huruf tak tahu mana dan sebagainya. Jadi kalau satu orang tu dia tak sedap suara tapi baca dia, Masya Allah, makhraj dia betul, tajwid dia betul, okeylah. Kadang-kadang tu guru besar tu pun suara dia tak berapa sedap juga, tapi tajwid dia betul lah. Begitu. Itu kena mengaji ya. Mengaji nak terang sini susah ni, kena mengaji lagu macam mana. Tapi dalam Quran tu pun banyak juga lagu bayati, macam-macam lagu juga, kena mengaji juga. Itu untuk orang suara sedap lah. Tapi jangan maksud suara sedap tu, tapi maksudnya bacaan yang betul, qiraat yang betul, tajwid yang betul, makhraj yang betul. Khair. Allahu Akbar. Lalu aku bertanya, apakah baginda bersabda, sesungguhnya aku suka untuk mendengar Al-Quran daripada selainku. Lalu aku mula membaca kepada baginda surah An-Nisa sehingga apabila sampai kepada ayat kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala Allah wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Maksudnya baginda, bagaimanakah apabila kamu mendengar saksi daripada setiap umat dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi bagi mereka.
Baginda bersabda, cukup, cukup. Lalu aku melihat kepada baginda dan aku mendapati baginda berlindangan air mata. Nabi menangis berlindangan air mata. Penerangan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas berkata, Al-Quran, maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Oleh itu, membaca Al-Quran adalah hak baginda dengan menunaikan hak-hak pembacaannya. Apakah maksud hatiku berkeinginan untuk mendengar Al-Quran daripada orang lain? Dikatakan, man arafallaha kalla lisanuhu. Maksudnya, barang siapa mengenali Allah, nescaya keluhlah lidahnya. Ini adalah secara umum. Kadang-kadang akan berlaku man arafallah tala lisanuhu. Maksudnya, barang siapa mengenali Allah, nescaya terbukalah lidahnya. Dalam setengah keadaan, orang yang arif bil Quran akan tenggelam dalam bacaan Quran sehingga terhasil pada dirinya ketenangan. Dalam hadis ini disebut bahawa Nabi mendengar Al-Quran daripada orang lain. Faedah mendengar Al-Quran daripada orang lain ialah menambahkan khusyuk pada tadabbur makna Al-Quran dan dapat memikirkan kandungan ayat Al-Quran dengan lebih sempurna. Kena berguru lah. Tu, tengok tu. Tak taki ayat dia tu. Ke Abdul Aziz, kena berguru lah. Kena carilah guru Al-Quran. Masya Allah, bayar ke dia. Bayar tak apa. Bayar banyak mana dia nak pun kita bayar Quran ni. Jangan berkira sangat. Jangan berkira sangat. Nak bayar mengaji dengan guru. Kita pergi ambil masa dia. Kita bagi pada dia. Masya Allah. Sebenarnya, ada orang kata, kalau mengajar Quran, ambil upah macam terima busul. Nabi kata, ada terima busul panah. Tak, itu bukan pada semua tempat. Sebab ulama telah bahaskan tentang Al-Quran dahulu. Iaitu, kita ambil tadi bukan atas dasar Quran tadi, tapi atas dasar masa. Masa yang mana kita telah ambil daripada guru tersebut. Masya Allah, dia dapat bagi masa pada kita dengan begitu susah payah. Masya Allah, dia dapat bagi masa untuk mengajar kita. Asal masa itulah kita hargai dia. Apa yang kita bagi tak cukup pun. Tapi sekadar menghargainya dengan masa yang telah diperuntukkan kepada kita. Kebahagiaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kebahagiaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Hadis 2196. Wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, inna Allah amarani an aqra'a 'alayka al-Qur'an. Qala Allah sammani lak. Qala na'am. Qala wa qad zukirtu inda rabbil alamin. Qala na'am. وزرفت عيناه. وفي رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني. قال نعم. فبكى. متفق عليه. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membaca Al-Quran kepadamu. Allah perintah Nabi untuk baca Quran depan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni, Ubay bin Ka'ab ni salah seorang qari daripada qari-qari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, adakah Allah menyebut namaku kepada Tuhan? Baginda berkata, ya. Allah berkata, adakah beliau berkata, adakah namaku telah disebut di sisi Rabb sekalian alam? Baginda menjawab, ya benar, Allah sebut nama engkau. Beliau pun menangis. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku supaya membaca surah Al-Bayyinah kepadamu. Baginda berkata, beliau berkata, adakah Allah menyebut namaku? Baginda bersabda, benar. Lalu dia pun menangis. Muttafaq alaih. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu merupakan ketua qari, bahkan qari yang paling besar di kalangan sahabat. Qari yang paling besar. Nabi memuji beliau dan bersabda,
Aqra aqra'ukum Ubay bin Ka'ab. Aqra'ukum Ubay bin Ka'ab. Maksudnya orang yang paling fasih dan alim dalam qiraat ialah Ubay bin Ka'ab. Allah menyebut nama beliau ketika memerintah Nabi untuk mendengar bacaannya. Apabila mendengar pujian daripada Allah, maka mengalir air matanya lantaran kegembiraan yang bersangatan. Daripada hadis ini maklumlah bahawa mustahab memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang mahir dan ahli ilmu, walaupun qari lebih afdal daripada orang yang mendengar. Qari itu dia lebih afdal lagi daripada orang yang mendengar. Hadis ini menunjukkan kelebihan dan kemuliaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. So kita baca hadis, habiskan fasal pertama. Larangan membawa Al-Quran ke Darul Haram. Maksudnya kita dilarang daripada membawa Al-Quran. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Quran ila al-ardil aduwi muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat lil Muslim la tusafiru bil Quran fa inni la amanu an yanalahu aduwu. Sayyidina Abdullah radhiyallahu bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seorang bersafar ke tempat musuh dari sambil membawa Al-Quran. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, jangan kalian bersafar sambil membawa Al-Quran kerana dia tidak merasa aman bahawa Al-Quran itu akan sampai ke tangan musuh. Di sini terdapat iskal, di sini terdapat persoalan. Nabi melarang daripada membawa Al-Quran ke Darul Haram. Darul Haram ni negara orang kafir lah. Sedangkan Al-Quran belum ditulis pada zaman Nabi. Quran zaman Nabi tak tulis lagi. Quran tak tulis dalam, tak ditulis lagi pada mushaf tak ditulis lagi pada mushaf macam tak tulis lagi dalam kitab tu. Sedangkan Al-Quran masih belum ada di zaman Nabi, belum ditulis lagi. Jawapannya adalah zaman Nabi, walaupun seluruh Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, namun apabila turunnya satu ayat, maka sahabat akan menulisnya di dalam mushaf mereka sendiri. Setiap orang ada mushaf, dia tulis sendiri. Bukan mushaf. Inilah yang dimaksudkan. Kalau himpunan yang sedikit pun tidak dibenarkan, maka lebih aula majmu'ah keseluruhannya lebih aula bahawa majmu'ah yang sempurna tidak dibenarkan. Sebuah Al-Quran dalam mushaf tak dibenarkan. Oleh itu jangan seorang itu membawa ke negara orang kafir yang boleh menyebabkan mereka tidak menghormati kepada Al-Quran yang dibawa. Maksudnya orang akan menghina Al-Quran, tak boleh lah. Apakah hukumnya? Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu'nya, jika dikuatiri, dia bawa tu dia dikuatiri surah di dalamnya dan ada seayat atau dua ayat Al-Quran, maka ia tidak menjadi masalah di ketangan orang kafir. Maka hukumnya haram secara ittifaq, sepakat. Jika dikuatiri benda ni jatuh ke tangan orang kafir akan menghina Al-Quran tadi, haram. Jika surat di dalamnya terdapat satu ayat atau dua ayat, maka dia tidak menjadi masalah. Kerana dalam surat Nabi pun kepada Hirqal, iaitu kepada Hirqal, kepada Hirqal atau Hirakla sendiri, ayat itu ayat Al-Quran, maksudnya ta'alu ila kalimatin. Jadi ada satu wanita, Datuk Seri ke apa ke, dia bersumpah untuk dia nak pergi ke Kutub Selatan dan nak bawa Al-Quran ke sana. Nak bawa Kutub Selatan, nak bawa Al-Quran pergi satu. Dalam mengembara dia seorang tu nak pergi ke Kutub Selatan, Kutub Utara, nak pergi, nak sampai Kutub Selatan, dia nak bawa Quran, nak letak di sana. Dan Mufti Harusani damat barakatuhum, Mufti Harusani hafizahullah, telah memberi nasihat kepadanya, tak payahlah. Dan jika dia bersumpah, maka batalkanlah sumpah dan bayarkanlah, haniskan sumpah tadi, bayarlah kafarah puasa 3 hari. Tak payah bawa lah tempat Kutub Selatan nak letak kat mana? Tempat yang berais tadi. Kalau nak bawa, nak letak sana, nak tinggal, tak boleh lah. Kalau nak bawa saja, kita nak bawa balik pula, tak ada faedah pun. Nak pergi sana buat apa? Nak tunjuk hebat je ke? Tak ada
ada. Jadi mufti telah menasihatkan dia. Tak apa tuan nak pergi itu, masya-Allah. Tuan itu satu kerja tuan buat. Puan dah buat satu kerja masya-Allah untuk menaikkan nama, maknanya bersafar sampai ke kutub selatan. Tapi Quran tak payah bawalah. Kalau bersumpah pun tak payah sempurnakan sumpah tadi. Sebab takut letak di sana yang mana akan berlakunya tidak penghormatan pada Al-Quran bersamaan dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa ya, kita ada daurah yang ke-23 pada hari Jumaat ni. Kita ada daurah yang ke-23, Jumaat malam, Sabtu pagi dan malam, Ahad malam. Kita ada daurah yang ke-23. Tapi daurah yang ke-23 ni special sikit. Kita akan masuk balik jilid 1 yang kita tertinggal. Bukan tertinggal, memang sengaja saya tinggalkan. Iaitu Muqaddimah Mishkat. Iaitu Muqaddimah, kata-kata awal daripada pengarang. Macam mana pengarang ni dia nak buat kitab, dia sebut di dalam mukaddimah. Mukaddimah dia ada dua, mukaddimah qabla dibajah, mukaddimah ba'da dibajah. Mukaddimah pendahuluan kitab ditulis selepas kitab, pendahuluan kitab ditulis sebelum kitab. Itu kita akan bahaskan nanti di dalam mukaddimah Mishkat nanti insya-Allah. Jangan lupa daurah ke-23 Jumaat 1 Ahad nanti insya-Allah. Nanti link yang akan diberikan insya-Allah ke jilid 1 balik. Dah jilid 6 balik jilid 1 ya, tak apa insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebab ada orang dia kata dia baca mukaddimah tu tak berapa faham. Tapi tak apa, nanti ustaz terangkan satu persatulah di dalam mukaddimah tadi insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa nanti insya-Allah. Hari ni hari Isnin, kita jumpa hari Rabu dan kita jumpa hari Jumaat untuk daurah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Dan kita dah doakan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ya Allah.